Okay. Dah ready? Ready. Cepat. Ready. Okay. So, hari ini, jelas suara saya? Boleh dengar? Boleh. Boleh. Ada double-double sih suara saya. Sudah. Sudah. Very good. Okay, jadi apa yang kita nak buat hari ini yang pertama sekali kelas tadi saya lupa nak suruh baca doa. Okay, Razin Syahmis, kelas ini awak baca doa sekarang. Okay. Razin, on mic awak. Okay. Okay, baca doa Razin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Razin. Okay. Okay, jadi sekarang sekejap cikgu present dulu Okay, nampak? Nampak si slide yang cikgu present tu? Nampak. Okay, sekarang nampak? Okay. Okay, apa yang kita nak belajar hari ini adalah kita nak belajar penyelesaian masalah melibatkan wang. Penyelesaian masalah ini kita dah belajar 2 kali sebelum ini. Untuk tajuk yang sebelum ini. Yang pertama sekali adalah penyelesaian masalah melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Yang kedua adalah penyelesaian masalah melibatkan pecahan, peratus dan juga perpuluhan. Sebenarnya cikgu dah ajar banyak kali dah daripada tahun lepas dan juga tahun ini. Jadi kali ini kita tidak akan membincangkan dengan lebih terperinci kaedah ataupun langkah-langkah yang perlu diambil. Dan kita juga tak akan membincangkan dengan lebih terperinci apakah kata kunci yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah, untuk mengenal pasti operasi yang kita nak gunakan. Okey? Jadi, okey. Okey, selamat kembali ke alam PDBI. Lepas kita punya kelas pada hari Selasa dibatalkan. Ada sebab-sebab tidak dapat dielakkan. Cikgu minta maaf. Okey. Jadi seterusnya, okey. Okey, dalam kelas ini kita akan cuba sehabis baik untuk menyokong satu sama lain dan belajar bersama-sama. Bagaimana? Okey, adalah dengan tidak mengganggu kelas semasa kelas sedang berlangsung. Okey, awak boleh bercakap on mic awak apabila menjawab soalan. Okey, ataupun awak boleh type dekat bahagian message. Tetapi apabila cikgu tengah menerang ataupun kawan-kawan awak tengah bertanya soalan, okey, cikgu harapkan tak ada yang on mic. Sebab apa? Bila awak on mic, suara awak tu boleh didengari oleh semua orang dalam Google Meet ini dan akan mengganggu proses belajar kita. Okey? Boleh faham? Faham? Faham. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, apa yang akan awak pelajari hari ini adalah yang pertama, awak akan menyelesaikan masalah wang dalam lingkungan 10,000 melibatkan operasi asas dan operasi bergabung, tambah dan tolak dalam situasi seharian. Apa operasi asas? Operasi asas itu adalah tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Itu operasi asas. Apa itu operasi bergabung? Operasi bergabung, tambah dan tolak itu maksudnya dalam satu ayat matematik awak akan kena selesaikan tambah dan juga tolak sekali. Okey? Okey. Apa itu situasi harian? Situasi harian tu adalah awak akan diberi soalan berdasarkan kepada kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan seharian. Contohnya hari ini saya makan 2 biji apple. Esok saya makan 3 biji apple. Awak makan dalam situasi seharian. Berapakah jumlah apple yang saya makan dalam masa 2 hari? Itu adalah contoh situasi seharian. Okey? Kemudian, awak akan menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan wang dengan pelbagai strategi.
Pelbagai strategi ni maksudnya awak boleh gunakan bentuk lazim, awak boleh gunakan bentuk lattice yang kita dah belajar. Kita dah belajar apa lagi? Kaedah pagar. Kemudian awak boleh gunakan lukisan juga untuk menyelesaikan masalah matematik awak sekiranya bersesuaian. Okey, sekiranya bersesuaian, sekiranya sesuai. Okey, seterusnya. Okey, masihkah awak ingat? Masih ingat tak? Yang pertama, apa yang kita nak ingat ni? Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Apa langkah-langkah menyelesaikan masalah yang kita dah belajar sebelum ini? Yang pertama sekali apa? Apa langkah yang pertama? Lazim. Bukan. Langkah pertama. Apa langkah pertama? Membuat ayat lazim. Kurang tepat. Menulis soalan dulu. Mengenal Kurang pasti tepat. tambah tolak. Kurang tepat. Ya, kemudian. Yang pertama sekali apa? Selalunya kalau dalam dikatakan penyelesaian Baca masalah soalan, ini soalan. Kalau kita tak baca soalan, macam mana kita nak tahu? Okey, kita kena baca soalan dahulu. Okey, selepas kita baca soalan, sambil kita baca soalan, sambil itu kita fahamkan. Okey, selepas kita baca soalan dan fahamkan, apa yang perlu kita buat? Apa? Kenal pasti soalan. Kenal pasti maklumat yang diberikan. Okey, kenal pasti maklumat yang diberikan. Okey, lepas kenal pasti maklumat yang diberikan, apa kita buat? Buat apa lagi? Jawab soalan. Menulis soalannya sekarang kah? Menulis soalan. Belum. Ada sikit benda lagi kita perlu kenal pasti. Apa ya? Kenal pasti soalan. Kata kunci. Yes. Kenal pasti kata kunci. Lepas kita kenal pasti kata kunci, kita akan dapat tahu apa? Daripada kata kunci, apa yang kita boleh tahu? Tambah tolak. Operasi. Betul. Tambah tolak, darab ataupun bahagi. Okey. Kita boleh kenal pasti operasi yang perlu digunakan, yang digunakan. Okey. Kemudian lepasnya? Lepas kenal pasti operasi, buat apa? Selesaikan. Yes, selesaikan dengan mengira. Waktu menyelesaikan ni lah awak boleh guna teknik-teknik yang kita dah belajar tu. Yang lattice, pagar ataupun awak boleh selesaikan dalam bentuk gambar. Mana-mana yang... Ayat lazim. Apa? Ayat lazim. Ayat lazim, yes. Bentuk lazim. Okey, gunalah apa-apa teknik yang bersesuaian. Kalau nombor tu terlalu besar, takkan awak nak lukis. Kalau nombor tu sampai 3,000, takkan awak nak lukis 3,000. Okey, gunakan teknik yang bersesuaian. Selepas selesaikan, buat apa? Semak. Mak semak. Bagus dia. Semak. Ya. Yes, awak kena semak. Okey, semak. Okey, selepas semak, barulah awak tahu jawapan awak betul atau salah. Okey, seterusnya. Kata kunci. Kata kunci ini penting. Kegunaan kata kunci ni adalah untuk awak mengenal pasti apa operasi yang akan awak gunakan. Okey. Kata kunci untuk tambah. Saya boleh bagi tahu cikgu apa kata kunci yang selalu digunakan untuk tambah? Jumlah. Bagus. Lebih daripada cikgu. Lebih daripada. Lagi? Lebih daripada, lebih banyak. Jumlah, kesemuanya. Kesemuanya. Okey, kalau tolak? Beza. Beza, bagus. Kurang daripada. Kurang daripada. Yes. Baki. Cikgu beza, cikgu. Beza. Ada juga beza. Dah tulis Razin dah. Beza kurang daripada baki ataupun yang tinggal. Okey.
Darab pula. Apa kata kunci untuk darab? Tambah berulang-ulang. Okey, tambah berulang. Selalunya awak akan jumpa perkataan sama banyak. Perkataan sama tu lah. Dan awak akan jumpa perkataan jumlah. Kata kunci untuk darab ini dia lebih kurang dengan tambah. Sebab darab kawannya tambah apa? Tambah. Okey. Bahagi pula? Tolak. Kawan tolak. Tolak berulang. Tolak berulang. Jadi Tolak. oleh kerana bahagi ini kawannya tolak, jadi kata kuncinya lebih kurang sama dengan tolak. Tetapi bahagi, oleh kerana bahagi ni kawannya adalah tolak, kata kuncinya lebih kurang sama dengan tolak. Tetapi nya mesti ada perkataan tu. Sama banyak. Okey. Kata kuncinya yang lain adalah baki, yang tinggal ataupun kongsi. Okey? Okey. Next. Okey, jom kita bincang penyelesaian masalah melibatkan wang. Waktu kelas kita yang sebelum ini, yang minggu lepas punya, cikgu dah pesan untuk awak selesaikan juga bukan soal 89 dan 90 dalam buku aktiviti kan? Tapi cikgu tak suruh hantar dahulu. Cikgu just suruh awak buat saja sebab kita akan gunakan untuk hari ini. So hari ini kalau awak ada pen ke apa, awak boleh semak. Awak boleh semak terus Okey. So kalau awak tak nampak slide yang cikgu, kalau macam awak guna telefon kan, awak rasa nombor yang cikgu tulis, nombor yang dekat soalan tu kecil, awak boleh rujuk soalan dalam buku aktiviti awak, muka surat 89 dan 90. Jadi yang pertama, okey, soalan yang pertama, ini memang soalan dalam buku aktiviti awak tu. Firas, baca soalan pertama. Cikgu dah siap. Dah siap ke tak? Kita tengok jawapan awak betul kasih. Okey, Firas, soalan pertama, baca lah. Jualan tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama ialah ringgit Malaysia 5,426.70 Jualan pada hari kedua pula 4,381. Kira jumlah tiket untuk 2 hari itu. Okey, thank you Firas. Okey, cikgu nak tegur sikit cara Firas membaca wang itu kurang tepat. Okey, contohlah kalau cikgu ada macam ni kan. Okey, RM yang dekat depan itu kita tak baca. RM itu adalah untuk penulisan sahaja. Apabila kita baca ini dah tulis macam tu. Apabila kita baca, kita akan baca dia sebagai RM420. Okey, RM tu kita tak sebut dia jadi RM420. Okey? Boleh Firas? Jadi sepatutnya yang ini tadi, okey, RM5,426.70. RM5,426.70. Titik perpuluhan itu adalah untuk memisahkan antara ringgit dan juga sen. Yang ini tadi adalah RM4,381. Okey, kita dah baca. Okey, kita nak kenal pasti apa informasi ataupun maklumat yang diberikan. Apa maklumat yang diberikan dalam soalan ni? Tambah jumlah. Maklumat dulu. Belum kata kunci. Maklumat dulu. Apa maklumat yang diberi? Jualan tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama. RM5,425. Ini maklumat yang pertama. Dia bagi awak jumlah jualan pada hari pertama RM5,426.70. Bagus. Thank you Akil. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua adalah Jualan pada hari kedua pula RM
4,381. Bagus. Itu maklumat yang kedua. Itu yang kita namakan maklumat. Okey, apa nombor-nombor yang dia beri? Itu maklumat. Okey. Kita dah dapat maklumat. Yang kedua, kita nak cari apa itu kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Jumlah. Yes, inilah kata kuncinya. Okey. Jadi, kata kuncinya 4,381. Salah. Kata kuncinya jumlah. Jumlah. Okey, bila dah kenal kata kunci, apa operasinya? Tambah. Tambah. Jadi, apa ayat matematiknya? 5 Tambah 5,471 tambah ringgit. Sama dengan. Titik perpuluhan cikgu tu dah kena apa dah? Kena mata orang dah. Betul. Sama dengan, jangan lupa. Dan, okey, ayat matematik ini awak tak boleh biarkan dia sama dengan macam itu saja kosong dekat belakang tu. Tidak. Okey, selepas awak kira, awak dapat jawapan, awak kena isi balik dekat sini ni. Okey, jangan biarkan dia kosong. Okey, bila awak dah dapat jawapan, awak isi balik kat situ. Okey, lepas ni buat apa? Buat bentuk Pergi makan. lazim. Buat bentuk lazim. Okey, betul Syamimi. Buat bentuk lazim. Ingat suruh pergi makan tadi. Okey, RM5,426.70 tambah RM4,381.00. Nombor bulat yang tak ada titik perpuluhannya di belakang. Okey, pas ya, yang selepas titik perpuluhan tu awak letak sifar-sifar sahaja dan titik perpuluhan mestilah sebaris. Jadi dekat soalan tu awak tulis dulu titik perpuluhannya siap-siap supaya awak tidak lupa dan tulis RM siap-siap supaya awak tidak lupa. Okey, menambah dari depan ke dari belakang? Belakang. Okey, jadi sifar tambah sifar? Sifar. 7 tambah sifar? 7. 7. 6 tambah 1? 7. 8 tambah 2? 10. 10. Okey, sifar dekat bawah, 1 bawa naik ke atas. Dia tunggu jawapan 5. 4 tambah 1, mana ada 5? 4 tambah 1 tambah 3. 8. Ni. 8. 8. Kemudian 5 tambah 4? 9. 9. Jadi jawapannya jangan lupa tulis. Betul. RM9,807.70. Betul? Betul. Kalau betul, tekan tik. Kalau betul, tik. Okay. Tik guna pensel pun tak apa. Tikkan dekat situ kalau betul. Buku aktiviti ke cikgu? Buku aktiviti. Muka surat berapa? 89 dan 90. Dari tadi cikgu sebut. Dah habis cikgu. Memang cikgu suruh puan lah awal. Sepatutnya awak dah siap dah. Hari ni awak tak payah. Dia suruh apa tadi? Dia suruh bawa muka surat dia. Maaf, Mam. Awak tak payah buat pun. Buat cikgu. Awak tak payah buat pun sebenarnya. Awak tak perlu buat malam ni sebenarnya sebab cikgu dah suruh buat harian. Waktu Google Meet minggu lepas kan cikgu dah pesan. Siapa yang ada Google Meet tu, dia tahulah apa yang cikgu pesan. Siapa yang tengok video cikgu sampai habis tu, dia tahulah apa yang cikgu pesan. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Saya nak baca. Siapa nak baca soalan nombor 2? Saya. Siapa saya? Syamimi. Okey, baca Syamimi. 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai RM250 setiap seorang. Kira jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Okey, terima duit. Ada duit. Kalau cemerlang tu adalah hadiah. Okey. So, apa informasi yang diberikan kepada awak? Apa maklumat yang diberikan? 9 orang murid cemerlang. 9 orang murid cemerlang. Maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua? Cemerlang menerima hadiah bernilai 250.
Menerima hadiah RM250 setiap seorang. Dua ni bersambung lah. Okey, apa keyword? Kata kunci, kata kuncinya. Jumlah. Jumlah. Okey, kalau kata kunci jumlah ini maksudnya operasi apa? Tambah. Okey, tambah. Tapi cuba awak tengok situasinya. Ada berapa orang murid tadi menerima hadiah? 9 kan? 9. Okey, 9 orang murid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini Syamimi, ini Khalif, ini Akil, ini siapa lagi tadi? Siapa lagi ada dalam tu? Cikgu siapa rangga tu? Okey, Syamimi ini murid yang pertama ni dapat berapa? 250. 250. Murid yang kedua dapat berapa? 250. 250. Murid yang ketiga dapat berapa? 250. 250 lagi. Murid yang keempat dapat berapa? 250. 250 lagi. 5, 6, 7, 8, 9 ni berapa seorang dapat? 250. 250. Jadi awak tambah 250, tambah 250, tambah 250, tambah 250, tambah 250 macam ya? Dia darab. Tak. Awak sebenarnya dah buat operasi tambah berulang kan? Apabila melibatkan operasi tambah berulang, itu sebenarnya adalah apa? Darab. Jadi sebenarnya ini bukanlah tambah, tetapi adalah darab. Kata kunci yang dekat sini adalah jumlah dan juga perkataan ini setiap seorang. Maksudnya setiap seorang, semua orang dapat jumlah yang sama, nilai yang sama. Jadi bila awak bertambah nilai yang sama, awak akan buat operasi darab. Okey, ayat matematiknya. RM 250 darab 9. Atau awak boleh buat 9 darab RM250. Razin, RM tidak disebut Razin. Okey, RM250. Okey, tapi bila kita mendarab dalam bentuk lazim, okey, tetap juga nombor yang paling banyak digit di atas, nombor yang paling sikit digit di bawah. Jadi kita akan buat dia macam ni, 250 darab dengan 9. Awak boleh guna kaedah letis Yang ini cikgu guna kaedah bentuk lazim biasa. Jangan lupa tuliskan RM. Okey, jadi darab dari depan ke belakang? Belakang. Okey, Sifah darab dengan 9 dulu. Sifah darab 9. Berapa? Sifah. Bagus Akil. Sifah darab 9, Sifah. Apa-apa nombor yang darab dengan Sifah, awak akan dapat jawapan Sifah. Okey, sebab kosong Sifah, saya dapat apa? Okey, jadi sekarang 5 darab 9. 45. 45. Okey, bagus. Jadi 5 dekat bawah, 4 dekat atas. 4 ni awak akan tambah kemudian. Ingat awak akan darab dahulu kemudian baru awak tambah. So 2 darab 9 berapa? 22. Very good. 18 lah, 22 belum lagi. 22 yang lepas tambah. Okey, bagus. 18 kali dengan Syamimi. Okey, 2 darab 9, 18 tambah 4. Jangan lupa tambah 4. 18 tambah 4. 18, 19, 20, 21, 22. 22. Jadi jawapan awak adalah RM2,250. Lengkapkan ayat matematik awak. Dapat jawapan betul sih kita orang? Salah. Dapat. Betul kerana Salah. tidak tahu buat apa. Rekod dari sebab jawapan. salah sebab sifirnya salah kah? Bukan sifir. Tidak. Operasi. Awak buat apa? Tambah. Tengok betul-betul lah lain kali Okey. Slide. Okey. Dah? Okey, seterusnya. Soalan ketiga. Khalif, tolong baca Khalif. Simuk, saya mau berlakon. Khalif jadi Aiman. Kami je anaknya. Kami je jadi anaknya. Okay, Aiman, Khalif. Akil Hadif. Akil Hadif. Anak sama ayah.
Okeylah Razin jadi bapaknya. Razin jadi bapak. Azin tua lagi. Ini menjadi bapak. Wow. Okey. Khalif baca Aiman. Ayah, simpanan saya sekarang RM lagi sebut. Rp1.121.95. Okey. Ambillah uang ini supaya simpanan kamu menjadi Rp1.500. Okey. Yang dalam slide tu cikgu tak sempat tukar gambar dia tu. Cikgu guna slide yang gambar slide yang kelas 3 Ibnu Sina tadi. Okey. Jadi ni buku cikgu tu. Okey. Aiman kata ayah simpanan saya sekarang RM1,121.95. Ayah dia kata, ambillah wang ini supaya simpanan kamu menjadi 1,500. Okey, berdasarkan perbualan di atas, berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman? Eja yang pun salah tu. Berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman? Okey, apa? 1.500. Oh, anda yakin? Yup. Okey. Apa maklumat yang pertama? Maklumat yang Simpanan pertama sekali. Rp1.200. Okey. Okey. Okey, betul. Cikgu nak tegur sikit. Sewaktu cikgu semak latihan awak tambah dan tolak wang yang sebelum ini, ada ramai daripada awak yang salah menyalin soalan. Kalau awak tengok dekat sini, RM1,121.95, satu yang ribu tu dia berada dekat dengan huruf M, betul tak? Ada kebanyakan daripada awak salah menyalin soalan, salah menyalin nombor disebabkan tidak perasan dengan nombor yang ada dekat dengan huruf M itu. Jadi lain kali tolong tengok betul-betul nombor yang diberi. Okey. Cikgu, boleh kamu tanya? Kami salah bagi jawapan. Rupanya menjadi Sabar 1.500. dulu. Sabar. Okey. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, apa maklumat yang kedua? Simpanan kamu 1.500. Simpanan dia menjadi 1,500. Simpanan menjadi 1,500. Adakah 1,500 ini wang yang ayah dia beri? Tidak. Tidak. Sekarang Aiman ada RM1,121.95. Ayah dia kata, ambillah wang ini supaya simpanan kamu menjadi 1,500. Dia tak kata pun ambillah 1,500. Tidak. Dia kata ambillah wang ini supaya simpanan kamu menjadi 1,500. Jadi sebenarnya duit Aiman tambah dengan wang yang ayah bagi akan menjadi 1,500 macam tu. Kan? Jadi wang Aiman ni kita tahu adalah RM1,121.95. Tadi Razin confident kata wang yang ayah Aiman bagi 1,500. Lepas baca berkali-kali baru awak perasan kan Razin? Yup. Jadi okey sekarang apa kata kunci? Diberi. Kalau diberi tu maksudnya dia menjadi banyak kah menjadi sikit? Menjadi banyak. Bila menjadi banyak, operasi apa? Operasi tambah. Yes, Tambah. very good. Tambah. Jadi sekarang apa tambah apa? Cikgu dah tulis dia dekat situ. Jadi sekarang ayat matematiknya adalah RM1,121.95 tambah dengan wang yang ayah dia bagi, kita tak tahu berapa, betul tak? Sama dengan 1,500. Okey, ada yang buat ni nanti dia boleh buat jadi tolak. Okey, kalau awak tolak 1,500 tolak dengan RM1,121.95 ni, awak akan dapat jawapan yang ini. Ataupun awak boleh buat bentuk lazim macam biasa, RM1,121.95 tambah dengan ini amount yang kita tak tahu, dia akan menjadi RM1,500.
Yang kita kena cari sekarang adalah ini. Berapa duit yang ayah dia bagi. Okey. Jadi titik perpuluhannya mesti sebaris. RM tulis dulu. Okey. 5 tambah apa jadi sifar? Apa nombor yang ada sifar lagi lepas ya? 5 dengan 5 jadi 10. Nombor yang selepas 5 yang ada sifar adalah 10. Sifar dekat belakang tu kan. Sifar ini yang dekat sini. Jadi 5 tambah apa jadi 10? 5 tambah 5. Dan setiap kali awak buat macam ini, selepas awak isi tempat kosong itu, awak kena kira semula. Okay, kira semula. 5 tambah 5, 10. Sifar dekat bawah, 1 dekat atas. Okay, sekarang awak ada 9 tambah 1. Betul tak? 9 tambah 1 berapa? 10. 10. Jadi, dah jumpa kan? Dah jadi 10 kan? Jadi kat situ kita angka apa? 9 tambah 1? Sifar lah. 9 tambah 1 dah 10. Dah jumpa dah sifar tu. Okey, jadi kat sini sifar lah. Selepas isi tempat kosong, kira semula. 9 tambah 1, 10. Sifar dekat bawah, 1 dekat atas. Sekarang kita ada apa? 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah berapa yang jadi sifar? 2. 2 tambah 2? 2 tambah 2, 4. Yang mau cari sifar. 2 tolak 2. 2 tolak 2. Nak tambah, operasi tambah. Apa nombor yang ada sifar selepas 2? 8. 8. Okey, sifar yang dekat bawah ini adalah 10. Ini kita dah buat awal-awal dahulu. Kita dah belajar yang ni. Tahun lepas pun cikgu dah ajar. Awal-awal dulu pun cikgu dah ajar. Okey, jadi sifar, ini kita dah 2 kan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah berapa jadi sifar? Jadi kita kena cari nombor apa yang ada sifar selepas 2 tu. Jadi 10 lah. Tambah 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. Kira balik Jadi 1 bawa naik ke atas. Sekarang 2 tambah 1, 3. Awak ada 3 kan? 3 tambah berapa jadi sifar? 7. Sifar yang dimaksudkan dekat sini adalah 10. Jadi tambah dengan 7. 7 tambah 3, 10. 1 bawa naik ke atas. Jadi sekarang sini awak dah 1 tambah 1. 2. 2 tambah berapa akan jadi 5? 3. Ya, tambah Okay. 5. Kira balik 3, 4, 5. Betul 5. Sekarang 1 tambah berapa jadi 1? Sifar. Jadi jawapannya apa? Berapa duit yang ayah Aiman bagi? 378 ringgit 5 sen. RM378.5. Ayah Aiman ni punya sen yang langka. Sen 5 sen. Kan 5 sen udah lama. Jadi agak susah mencarinya. Legendaris. Masa ada. Cikgu ada banyak. Cikgu simpan. Dapat dijual cikgu katanya dapat 1,000. Boleh beli gula batu 5 sen. Okey, itu soalan nombor 3. Okey, awak kena baca betul-betul soalan tu. Kalau awak baca pertama kali awak baca awak tak faham, ulang lagi baca soal kedua kali. Okey, macam Razin tadi, dia baca sekali imbas saja. Dia kan yang berlakon tadi, yang ada 1,500 tu wang yang ayah Aiman bagi. Dia tak faham soalan tu. Jadi dia baca lagi kali kedua, kali yang ketiga baru dia faham. Oh, salah rupanya tangkapan dia. Okey. Siapa yang betul tu tandakan betul. Siapa yang salah tandakan salah, kemudian buat pembetulan dekat tepinya. Jangan padam soalan yang awak salah tu. Jawapan awak yang salah tu. Kalau betul bagus. Okey. Kalau salah tandakan salah. Kalau salah tandakan salah dan buat pembetulan dekat tepi ya. Ini betul. Okey, very good. Okey, soalan nombor 4. Seterusnya. Saya nak baca. Okey, bacalah Syamimi. Encik Kumar membayar apa ya? 1, 2, 3, 4. 10,000. 10,000 ringgit kepada 8 orang pekerja sambilan yang menerima upah yang sama. Kira upah yang diterima oleh setiap pekerja. Okey, cikgu baca lagi sekali.
Encik Kumar membayar 10,000 kepada 8 orang pekerja sambilan yang menerima upah yang sama. Kira upah yang diterima oleh setiap pekerja. 80,000. Sabar dulu. Kita pula sikit step dulu. Okey, cari apa step yang seterusnya. Kita kena cari maklumat. Apa maklumat yang diberi? Encik Kumar membayar RM 10,000. Okey, maklumat yang pertama dia bayar 10,000. Dia ayahnya Gopal. Okey, maklumat yang kedua? 8 orang. 8 orang pekerja. Okey, kata kunci. Kira upah. Kira. Yang sama. Yang sama. Satu, itu satu lagi kata kunci. Diterima. Yang Diterima oleh setiap pekerja. Okey. Maksud dah rap. Maksudnya macam ni tu sebenarnya. 10,000 ya untuk seorang pekerja kah? 10,000 ya untuk 8 orang? Untuk 8 orang. Untuk 8 orang. Sekarang dia suruh kita cari untuk satu orang berapa? Daripada banyak kepada satu. Kita kena cari satu. Kalau dia beri banyak, cari satu. Itu operasi apa? Darab kah bahagi? Bahagi. Dia beri awak 10,000. Dia suruh bahagikan kepada 8 orang pekerja. Semua orang dapat yang sama. Jadi operasinya adalah bahagi. Jadi apa ayat matematiknya? 10,000. 10,000 ringgit bahagi 8. Okey, bagi 8. Kelak bila dah habis kira, ayat matematik tu kena dilengkapkan. Okey, buatlah. Kita guna kaedah pagar, boleh? Boleh. Okey, jadi kalau kaedah pagar, cikgu jarakkan sedikit 10,000 ni supaya kita tak confuse. Ya, saya 10,000. 8 Bahagi. ada pintu macam ni awal. 8 dan buat Ni. pagarnya. Buat pagarnya. Okey, RM. Okey. 1 bahagi 8. Cikgu siap tulis lagi. 8. 8 dekat atas tu. Apa dekat atas tu? Sifat. Sifar. Jadi kat bawah ni sifar. Tolak. 1. Bawa naik ke atas. Okey, 10. Sekarang kita ada 10. 10 bagi 8. Apa dekat atas ni? 1. 1 darab 8, jawapannya 8. Jadi 10 tolak 8 adalah 2. Ingat, up to 2. Atas bawah tolak turun. Cumanya untuk pagar awak tak bawa turun. Awak bawa naik ke atas. Okey, sekarang 2 ini bawa naik. Sekarang kita ada 20. Berapa tu dekat atas tu? 2. Jadi 2 darab 8 sama dengan 16. Tolak. 20 tolak 16 berapa? 4. Jadi 4 ini bawa naik ke sini. Sekarang awak ada 40. Apa jawapan dekat atas ni? 5. 5. Kalau 4, 32. 5 dan 8, 40. Tolak sifar. Sifar. Bawa naik sini ya. Sifar. Jadi ini sifar lah. Sifar. Sifar tolak jawapannya sifar. Jadi jawapannya adalah 1,250. Okey, 1,250. Cikgu si tulis dah tulang ikannya. Kalau awak masih belum hafal sifir, awaklah yang kena buat tulang ikannya. Cikgu dah hafal sifir, jadi cikgu si buatlah. Sebab itu cikgu suruh awak hafal sifir. Okey, seterusnya itu soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Saya baca. Aisyah. Okey, Aisyah baca Aisyah. Untuk ini ada 500 ringgit. Dia
I don't know, man. Kertas jam tangan. Kira baki wang Encik Lee. Okey. Berapa barang yang Encik Lee beli ni Aisyah? Ada berapa barang yang Encik Lee beli? RM500. Tak, soalan cikgu. Ada berapa barang yang Encik Lee beli? Oh, dua. Dua barang yang Encik Lee beli. Okey. Jadi, dua barang Encik Lee beli dua barang. Okey. Apa informasi yang pertama, apa maklumat pertama yang diberikan di dalam soalan? RM500. Okey, Encik Lee dia ada RM500. Ini yang duit yang ada dalam tangan Encik Lee. Kemudian dia beli apa? Maklumat yang kedua, dia beli? Membeli sehelai Membeli jaket. Dia beli satu helai jaket dengan harga RM239.50. Ditunjukkan harga itu di dalam gambar. Okey. Dan kemudian dia beli seutas jam tangan dengan harga RM240.40. Dua RM2 barangnya beli ya. Apa kata kuncinya? Kira baki. Kira baki. Baki. Ini kata kuncinya. Kalau baki kata kuncinya, operasinya apa? Tolak. Sekarang, soalan cikgu. Oleh kerana beli dua barang, berapa kali kita tolak? Dua. Kalau beli tiga barang? Tiga kali tolak. Okey, sekarang oleh kerana dia beli dua barang, jadi kita akan tolak sebanyak 2 kali. Apa ayat matematiknya? Apa tolak apa? RM240.40. RM240 tolak. Boleh kita beli barang. Contohnya lah, cikgu ada duit RM5. Cikgu beli kuih harga RM1. Cikgu, RM500 tolak Mestilah. RM239. RM500 tolak RM240.40. Bila kita nak beli barang, kita guna duit yang ada dekat kita. Bukannya, maksudnya kita tolak lah daripada duit yang ada dekat kita tu. Bukannya kita tolak daripada harga barangan. Kita dah RM500. Contohlah cikgu ada RM5 kan. Cikgu beli kuih harga RM1. Jadi RM5 tolak RM1. Tinggal RM4. Bukannya RM1 tolak RM5. Bukan. Okey. Jadi ini nanti awak kena lengkapkan selepas awak habis kira. Okey, sekarang. Yang ini pun saya ada jumpa waktu saya mak latihan awak. Bila ada tolak 2 kali macam ini, jangan tolak sekaligus. Bila awak tolak sekaligus, jawapan awak akan jadi salah. Tolak satu persatu. Husna dah tak sabar-sabar nak keluar dengan Kisha Fatia. Dia dah tak sabar nak habis kelas tu. Okey? Jadi, tolak satu persatu. Maksudnya kita tolak RM500 dahulu dengan RM239.50. Nombor bulat, titik perpuluhannya di belakang sekali. Tambahkan sifar. Okey, sekarang. Tolak. Sifar. Titik perpuluhannya tulis dulu, aku lupa. Sifar tolak sifar berapa? Sifar tolak 5. Sifar. 5. Pinjam. Sifar tolak 5. Mana boleh? Tak dapat. Jadi pinjam. Pinjam dari siapa? Dari sifar yang sebelah. Dari 5. Pinjam lagi dari sifar yang sebelah pun tak dapat dia sifar. Sebelah lagi cikgu, sebelah lagi. Pergi lagi sebelah. Pinjam daripada 5. Potong. Ganti berapa ni? 4. Dan beri dengan siapa? Sebelah nomornya. Beri sebelah aja, jangan beri jauh-jauh. Oh, lepas saya potong lagi cikgu dengan sebelahnya. Lepas kita pinjam lagi. Okey, potong 10, potong. Tinggal berapa?
9. 9. Sembilan. Pinjam. Okay, beri. Okay, sekarang pinjam lagi. Belum lagi kan? Sifa ni. Masa Sifa. Belum lagi dapat tolak 5. Pinjam itu Dipinjam. Pinjam. Dan beri. Pinjam. Dah belum? Dah. Dah. Jadi 10 tolak 5. 5. 5. Okay, 9 tolak 9. Kosong. 0. 9 tolak 3. 6. 4 tolak 2. 2. 2. Jadi, dah habis kah? Belum. Belum. Ada satu lagi nombor. Dibawalah ke tepi. RM260, 5 sen tolak dengan perluan pastikan sama baris. 2. Cikgu suka kalau kami buat macam tu. Sabar lok Razin. Muncul lah. Okey, Sifa tolak Sifa. Sifa. Untuk Sifa. 5 tolak 4. 1. Sifa tolak Sifa. Sifa. 6 tolak 4. 2. 2 tolak 2. Kosong. Sifa. Jadi jawapannya adalah RM20. 20 ringgit 10 sen. Okey, Razin, pola macam ni tadi. Tunjuk. 10 sen. Macam bila udah ada jawapannya, letak lagi bawahnya. Boleh. Kalau awak nak letak macam awak letak bawah ni kan, garisan ni tak ada lah. Oh, kami letak garisan tadi bas ekor. Kalau awak buat, okey, kejap Kalau awak buat dalam satu garisan lurus, awak akan buat macam ni. Belum. Saya tak buat Nak macam paling tu. last soal latihan. Saya cuma buat. Kan? Pasal awak dapat jawapan. Cikgu tulis jawapan terus tau. Semua. Okey? Jangan. Kalau awak nak tulis lagi dekat bawah dia, Kisha boleh tolong off mic awak. Okey. Kalau awak nak sambung dekat bawah dia, awak jangan buat garisan dulu. Bila awak buat garisan dulu, maksudnya awak dah tutupnya. Kan awak mau tambah lagi dekat belakang. Tak payah buat garisan dulu. Terus tolak dengan RM240.50. Oh, okey. Dapatlah jawapan. Jawapan pun awak akan dapat jawapan yang sama. Awak boleh buat dua cara. Sama ada awak buat macam ni, bawa naik ke atas. Buat semula lagi satu tolak. Ataupun awak boleh sambung dekat bawah. Okey. Bentuk lazim tu, bila awak tutup dia dekat bawah tu, satu garisan lagi dekat paling bawah sekali tu, itu maksudnya awak dah tutup lah. Awak si sambung apa-apa lagi. Kalau awak nak sambung lagi buat dekat bawah tu, awak jangan buat garisan tutup tu. Okey, boleh Okey. Okey, jadi lengkapkan ayat matematik. Okey, lengkapkan ayat matematik awak tadi dengan jawapannya. Betul, bagus tadi. Betul. Tikkannya. Okey, Oh, soalan jangan. seterusnya. Soalan 6. Rizky Faik. Ada si Rizky lah tu? Tadi ada. Okey, baca Rizky. Baca soalan nombor 6. Baca soalan nombor 6 Rizky. Jadual menunjukkan kutipan derma untuk mangsa bencana alam. 1. RM 3.127 ringgit 90 sen. Ahad kurang 5 RM 564.5 sen 50 sen daripada hari Sabtu. Kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari itu Okey, terima kasih. Okey. Cara Rizky baca wang kurang tepat. Cikgu dah sebut tadi perkataan RM ini dia tidak disebut, dia ditulis sahaja. Jadi bila awak membacanya, awak tak akan sebut RM tersebut. Sebut Dia akan ringgit. jadi, Sebut ringgit. RM3.127.90 sen.
Satu lagi tu RM564.50. Okey, RM itu bukan untuk disebut. Itu untuk ditulis saja. Boleh Rizky ya? Okey Rizky? Okey. Jadi sekarang, okey, jadual menunjukkan kutipan derma untuk mangsa bencana alam. Apa contoh bencana alam yang awak tahu? Banjir, Betul. gempa Banjir, bumi, gempa tsunami, bumi, tsunami, kemarau. letusan gunung berapi. Betul. Okey, apa-apa sahaja kemusnahan alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri, maka itu adalah dipanggil sebagai bencana alam. Ribut taufan. Macam hujan batu. Angin Itu ribut. bencana alam juga. Angin ribut. Betul, betul angin ribut. Okey. Okey, Ais. banyak. Hujan ais. Hujan ais. Kalau dia menyebabkan kerosakan ataupun menyebabkan bencana, maka itu adalah itulah kita panggil sebagai bencana alam. Okey. Okey. Jadi, okey. Sabtu dia kata RM3,127.90. Itu yang pertama. Itu maklumat yang pertama. Okey. Yang kedua, dia cakap Ahad kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Kurang dari RM564.50 daripada hari Sabtu. Okey, adakah maksudnya hari Ahad tu mereka kutip RM564.50? Si. Si. Berapanya kutip? Kita kena kira. Yang mana kurang daripada hari Sabtu. RM564.50 daripada Sabtu. Jadi, apa kata kunci yang dia suruh cari sebenarnya? Apa kata kuncinya? Kira. Jumlah. Okey kelas, ada dua kata kunci sebenarnya. Ada dua kata kunci. Kurang Kata dengan kunci jumlah. Kurang dengan jumlah. Yes, kurang dan jumlah. Ada dua kata kunci dekat situ. Kurang ini operasinya apa kalau kurang? Tolak. Tolak. Jumlah operasinya apa? 337, 90. Razin. Jawab soalan cikgu dulu. Cikgu nanya, jumlah itu operasi apa? Tambah. Tambah. Jadi kita ada dua operasi dekat sini, tolak dan juga tambah. Maksudnya apa yang kita tolak? 3,000 tolakkan diba. Barulah tambah. Atas tolak diba cikgu. Atas tolak di atas ni atas langit, tolak dengan di bawah lantai. RM3,100.27. Kan? Macamnya ayat Razin, sabar. Tolak 564.50. Memang dijelaskan. Maksudnya RM3,127.90 ditolak dulu 564, barulah di bawahnya tambah. Betul. Apa yang Akil jawab, apa yang Danish Zayan jawab, apa yang Razin jawab, semua itu betul. Jadi kita tolak dahulu RM3,127.90 dengan RM564.50 untuk cari jumlah kutipan untuk cari kutipan pada hari Ahad. Okey, jadi ayat matematiknya yang pertama adalah RM3,127.90 tolak dengan RM564.50. Habiskah? Si. Masih apa? Tambah apa? Tambah kan? Jumlah kan tambah. RM564.50. Tambah 3,000. Tambah jawapan. Ringgit 90 sen. Betul. Okey, kita tengok Okey, kita buat dulu yang ini. Letakkan di tempat yang betul titik perpuluhannya mesti sama baris. Okey, kalau awak tak pasti dekat mana nak letak nombor tu, awak kena pastikan titik perpuluhan dia sama baris. Tulis titik perpuluhan dahulu. Pastikan dia sama baris. Okey, kemudian awak tolak lah. 9 tolak 5, 4. 7 tolak 4. 3. 2 tolak 6. 4.
4. 2 tolak 6. Salah. Saya tahu kena Razim Pinjam, ada 4. pinjam. Sebabnya buat Pinjam. 6 tolak 2. Tak boleh terbalikkan. Kalau 2 tolak 6, okey 2 tolak 6. 2 tak cukup untuk kita buang 6. Jadi kita kena pinjam. Pinjam dari orang sebelah. Pinjam, potong. Ganti berapa tu? Ganti berapa? 1 ganti sifar. Yes, very good Husna. Okay, sifar. Jadi 1 tu beri besar-besar dekat 12. Sekarang 12 tolak 6. Berapa? 6. 6. Okay, sifar tolak 5. Boleh? Catat. Jadi perlu pinjam. Pinjam. Mana dapat? Sifar tak ada apa-apa. Macam mana awak nak tolak 5? Pinjam. Pinjam. Potong. Ganti jadi berapa tu? 2. 2. 2. 1 beri besar-besar dengan sebelah ya. 10. Sekarang ada 10. 10 tolak 5. Jadi berapa? 5. 5. Lepas tu? 2. Okey, sebenarnya yang kita cari ni adalah untuk hari Sabtu. Sekarang apa yang kita nak buat? Dia suruh cari jumlah kutipan. Tambah. Jadi kita akan tambahkan dia dengan RM3,127.90. Ini bawa lah naik ke atas. Yang hari Ahad tambah dengan hari Sabtu. Ingat, titik perpuluhannya mesti sama baris. Titik perpuluhannya sama baris. Okey, tambah je lah macam biasa. 9 tambah 4. Berapa, Danish? 9. 9 tambah 4, Danish. 13. 13. 3 dekat bawah, 1 bawa naik ke atas. Sekarang, ni berapa ni? Ini berapa? 11. Okey, 11. 1 di bawah, 1 bawa naik ke atas. Berapa? Ini? 9. 9. Very good. Seterusnya, 5 tambah 1? 6. 6. 3 tambah 2? 5. 5. Jadi lengkapkan ayat matematik awak. RM5,691.30 Siap. Habis. Kan? Dah habis kan? Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, tandakan salah dan buat pembetulan dekat tepinya. Betul, cikgu. Betul. Bagus, Tania. Okey. Seterusnya kelas. Dengar betul-betul kelas. Kalau betul, bagus, Tania. Kel, apa ya, Kel? Dah cek dia. Semua betul. Kel, cikgu mau tahu apa yang awak angkat-angkat tadi, debu-debu tadi. Apa ya, Kel? Hijau taser kami main cikgu. Oh, Lom. Saya ingat apa? Cikgu ingat yang mula magic ke apa kah tadi ni? Cik dah. Saya tahu lama dia rumah dah terror mula magic. Kami si Wandi. Nobi. Lol. Okey. Okey, dah. Okey. Dah, okey, next. Okey. So, okey. Habis dah perbincangan kita. Okey, cikgu nak ingatkan beberapa perkara untuk awak. Dengar betul-betul lah. Okey. Okey, yang pertama. Jangan lupa solat. Okey, jangan lupa solat. Sebab solat ini akan mendidik awak untuk berdisiplin. Dan dengan bersolat juga, awak akan mendekatkan diri awak kepada Allah. Okey, bagus. Okey. Yang kedua, buat ulang kaji secara berkala. Maksudnya dekat sini adalah walaupun sekarang kita dah masuk tajuk wang, tapi tetap awak kena buat ulang kaji untuk tambah, untuk tolak, untuk darab, untuk bahagi kisah. Okey. Buat ulang kaji untuk tajuk-tajuk yang sebelumnya. Okey, termasuk pecahan, peratus, okey. Apa lagi? Bundarkan. Cikgu rasa kalau cikgu tanya soalan bundarkan sekarang, mesti ada yang Baca dengan betul. mesti ada yang tak dapat jawab. Ingat lagi bundarkan? Guna teknik Q. Ingat? Ingat. Okay, kalau ingat bagus. Kalau tak ingat, rujuk kembali buku-buku awak tu.
Okey, yang ketiga. Salah. Okey, sertai kelas PDPR secara atas talian ataupun luar talian dan bertanya kepada guru jika tidak faham. Okey, atas talian tu masih online lah macam kita sekarang ni tengah Google Meet. Okey, yang luar talian tu kalau cikgu bagi awak video YouTube ke, kuis ke apa ke buat. Bukan kelas cikgu saja awak kena ikut. Kelas orang lain pun awak kena ikut. Kelas cikgu yang lain pun awak kena ikut juga. Okey, untuk cikgu cikgu kan selalu suruh awak hantar kerja awak dekat Telegram kan? Jadi selagi cikgu tidak bersedia untuk menyemak, cikgu tak akan buka awak punya mesej tu. Jadi sekiranya cikgu belum semak kerja awak, lepas tu awak ada soalan nak tanya, awak boleh WhatsApp cikgu . Okey? Awak boleh WhatsApp cikgu. Okey, seterusnya adalah lengkapkan tugasan yang diberikan. Bukan tugasan yang matematik saja, tetapi juga tugasan untuk subjek-subjek yang lain. Sejarah. Sejarah. Bila masa kita orang belajar? Sejarah. Okey. Janganlah marah. Okey. Yang kelimanya. Okey, jangan lupa hantar gambar tugasan yang telah siap ke Telegram peribadi cikgu. Seperti yang cikgu dah maklumkan kepada awak sebelum ini, yang belajar dengan cikgu tu adalah awak, bukannya ibu bapa awak. Jadi sepatutnya yang menghantar tugasan kepada cikgu tu adalah awak. Walaupun melalui ibu bapa awak, tetapi awak yang bawa buku awak tu, ingatkan ibu bapa awak untuk tangkap gambar dan hantarkan kepada cikgu. Jangan tunggu sehingga ibu bapa awak yang minta daripada awak. Awak sepatutnya yang pergi kepada ibu bapa awak, minta mereka tangkap gambar kerja awak yang dah siap dah hantarkan kepada cikgu. Okey? Cikgu boleh sih kami inspect meeting tu. Apa? Boleh sih kami inspect meeting tu macam apa tu? Kita tengah belajar. Awak buat kerja apa sekarang? Jom. Okey, so Cikgu, setakat ni ada apa-apa soalan si Ayah Sakil? cikgu boleh tulis nama tak? Nothing. Tulis nama. Type nama. Nothing, teacher. Udah. Sudah. Bila mula sekolah offline? Teacher. Bila mula apa? Sekolah offline. Sekolah offline. Sekarang tengah mula lah sekolah offline. Offline dia kah? Oh, Bila nak pergi sekolah ke masuk awak? besar muka di Guinness. Kita tunggulah arahan daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelajaran dan juga arahan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Saya pun tunggu aja. Si sabar saya nak ngepak dengan awak depan-depan. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Siapkan tiga rumah awak. Kalau dah siap, terus hantar kepada cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye, teacher. Bye. Aku tu lagi tadi bye-bye kena silip.